Hai, Assalamualaikum. Saya tunggu beberapa viewer atau beberapa minit lagi, baru saya akan start lah saya punya sharing. Sorry sebab lewat dalam 6 minit tadi sebab ada technical problem sikit. So, waktu kat Malaysia sekarang 10.07 minit. Di sini baru 5.07 minit. Lewat 5 jam. So, boleh apa? Siapa-siapa yang bekerja di Saudi Arabia yang ada nak share you all punya business, boleh komen dekat bawah live video saya. InsyaAllah lah saya akan tolong lah biar termampu. Kita tunggu dalam beberapa minit lagi lah ya. Sebelum start tu ada siapa-siapa nak tanya apa-apa ke atau nak say hi ke, bolehlah. Sementara saya belum start saya punya sharing, InsyaAllah in between tu kalau saya ada terbaca you all punya komen, nak tanya apa-apa soalan, saya akan jawab directly lah. Okay? Okay, Muhammad Zaid, kerja sana gaji mahal ke sis? Nanti saya sharekan Waalaikumsalam Haznin. Waalaikumsalam Kak Farah. Hai orang-orang Malaysia, rindu Malaysia dan rindu orang-orang Malaysia. Dan rindu, especially rindu makanan Malaysia actually. Hai hai hai. Makan apa paling sedap dekat sana? Nanti saya share ya. Makan apa paling sedap? InsyaAllah. Lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya ke? Saya tunggu dalam 1 minit lagi. InsyaAllah saya start. Kalau you all nak tanya apa-apa sekarang, just write down in the comment. Nanti saya cuba selitkan dalam saya punya sharing, insyaAllah. Sorry, curi masa you all untuk berehat. Sambil-sambil berehat tu, sambil layan live video saya. Jadi sharing ni more kepada ni lah nurses yang bekerja di Saudi Arabia, tapi kat sini ada juga orang Malaysia yang bekerja di bank, di stesen kereta api. Bukan je nurses je, tapi mostly nurses lah sini. Okay. So siapa yang my viewer tu, kalau you all bukan kerja nurse ke atau you all just nak tahu apa yang kami buat di sini, macam mana live kami, boleh je tengok. Kita berkawan biar ramai, berkawan biar beribu, berkasih biar satu, InsyaAllah. Saya harap saya punya suara clear lah gambar clear. Kalau mana-mana lacking, you all just bagi tahu saya lah. So just nak beritahu, this is my attire lah untuk pergi kerja. Scrub suit, lab coat, if necessary lah, lab coat and hidung. So saya rasa saya dah boleh start my sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza. Saya live video saya kali ini, saya nak share kat you all tentang macam mana kehidupan kami di Saudi Arabia. Saya bekerja sebagai nurse di satu hospital, iaitu Hospital Kerajaan Arab Saudi lah. Jadi saya dah 4 tahun lebih lah bekerja di sini, since Ogos 2016 sehingga kinilah 2020. Dan kami still stranded di Saudi Arabia kerana pandemik COVID-19 dan masih lagi berjuang melawan virus ni. So
So far latest update belum ada lagi confirmation bila international airport akan buka. Jadi consider kami stranded lah. Ada je beberapa flight macam special flight yang disediakan oleh Embassy Malaysia untuk balik ke Malaysia. Siapa yang exit, siapa yang resign, kami panggil exit lah di sini. Siapa yang resign atau siapa yang nak balik cuti bersalin akan naiklah flight tu. So pada pertanyaan orang tu tak nak balik ke, memang nak balik tapi kami belum ada lagi flight yang untuk balik kami, untuk bagi kami bercuti lah. So my sharing today is bagaimana kehidupan kami bekerja di Arab Saudi. So my introduction, saya akan bagi tahu macam mana saya sampai di sini. So saya menggunakan agensi Melorita Healthcare. Saya apply sebelum tamatnya kontrak saya bekerja di Malaysia. So proses mengambil masa selama plus minus 8 bulan lah. Itu termasuk interview, isi form, semua tu lah, dokumen yang dia perlukan dan medical check up. So far dengan Melorita dia sediakan dia sediakan semuanya untuk kita, dia selesaikan semuanya sampai kita visa dari Arab Saudi, dan sampai kita nak apply mereka akan adalah di KLIA untuk hantar kami. Jadi proses itu tak semua orang sama pada saya ni depends on nasib jugalah. Kalau you all dapat urgent vacant, proses dia less than 8 months. Few months pun diorang, kalau visa sekarang yang buat delay adalah visa lah. So biasa kalau urgent vacant less than 8 months lah dah boleh fly. So because of this COVID pun ramai new candidate tak boleh datang Saudi Arabia lah sebabkan visa masih sangkut. Dan ikut rezeki masing-masing jugalah. Nak kata 8 bulan tepat tu tak jugalah. Itu pun waktu saya dapat offer as a VIP nurse dekat sini sebab saya ada background VIP nurse di Malaysia. Saya tolak, dan ada dapat cardiac hospital pun saya tolak. So finally saya kat sini lah, National Guard Riyadh. So tips untuk datang interview di Melorita. So setengah kandidat diinterview oleh orang Saudi melalui Twitter atau apa-apa apps yang diorang gunakan lah. So tips saya adalah you all kena ada proper attire, confidence, makeup of course. Nanti saya terangkan kenapa makeup. And then you all kena ada knowledge lah of course. So macam saya mereka tak you all kena sediakan macam soalan general lah yang diorang akan bagi, CPR, and then macam mana nak handle kalau patient on chest tube, botol chest tube tu pecah, apa you all punya action. Macam saya tak dapat soalan medical lah, saya dapat soalan personal, macam mana saya punya working experience, apa semua tu. So pada saya benda ni, interview tu semua, apa soalan yang diorang bakal bagi pada kita adalah depends on kita punya rezeki juga. So rezeki saya dia tak tanya soalan medical lah. So makeup penting kalau you all interviewer you all adalah orang Saudi, sebab orang sini suka tengok perempuan yang bermakeup. So for me lah, tak kisahlah orang sini ke orang mana ke, pada saya kita punya the way kita nak present pada orang tu penting lah. Kita kena jaga kita punya penampilan tu sangat penting. Kita punya pemakaian, kita punya muka kita punya facial expression, that is very important lah. Itu basic lah, siapa-siapa yang nak pergi interview semua kat mana-mana, bukan saja nursing, mana-mana kerja pun orang akan tengok kita, the first expression daripada kita punya penampilan lah. Then waktu tu you all akan dapat offer letter. So offer letter dia akan bagi tahulah gaji you all kat situ. Ni semua orang tunggu-tunggu ni. Gaji you all kat sini untuk nurses 5 angka. Itu basic dah 5 angka, belum termasuk you all punya specialty allowance, belum termasuk dalam offer letter tu juga you all benda ni kena ambil take note. You all kena tahu berapa flight ticket yang hospital berikan.
Sebab setengah hospital ataupun setengah kontrak, setengah offer letter, satu tiket je disediakan. Macam saya datang dengan 2 tiket. Means hospital sediakan 2 tiket flight pergi balik dalam masa setahun. So misal kata saya dalam setahun saya nak balik 3 kali. Contoh bulan 1, bulan tengah tahun bulan 6 dan hujung tahun bulan 11. So tiket yang ketiga tu saya kena beli sendirilah. So biasanya airlines yang paling murah adalah Sri Lankan Airlines. You all boleh dapat dalam 2,200 contoh tiket. Dulu boleh dapat 1,800, sekarang dah tak ada dah. 2,000 ke atas. So Sri Lankan yang paling murah kalau beli tiket sendiri. Lagi 2 tu hospital beri. You all dah sampai sini nanti, you all setiap kali you all nak balik vacation, you all kena tiket dalam check dalam you all punya sistem hospital berapa tiket yang tinggal untuk you all. Okay. So So kelengkapan untuk datang ke sini pada saya, of course datang dengan 2 luggage lah, 23 kilo, 23 kilo. Satu beg tu atau 1,5 beg tu kena penuhkan dengan makanan Malaysia. Tak ada budu, tak ada cencaluk kena bawa petai pun tak ada. Adalah orang Indonesia driver bus sini ada jual, kadang-kadang susah nak dapat. So macam barang-barang lain asam jawa saya pernah nampak lah ada. Barang-barang lain lah yang kat Malaysia, sos cili sini tak ada, dia ada Tabasco sos je, tak sedap lah. So sos Malaysia lah paling the best lah, sebab ada gula kan, ada kandungan gula. So bawa sebanyak boleh. 1,5 luggage adalah makanan. Pakaian you all tak payah bawa banyak. Abaya dalam 2-3 helai. Abaya tu adalah jubah lah. Abaya dalam 2-3 helai untuk harian, dan lain-lain tu uniform hospital bagi apa semua. Okay. And then selain daripada barang, you all kena prepare mentally and physically. So saya nak bagi tips sikit. Apa yang buat macam mana saya boleh kuat. Sebenarnya semua orang pun tak kuat nak datang sini, nak tinggalkan anak, tinggalkan suami, tinggalkan family, tinggalkan ibu ayah yang dah tua. So apa yang saya buat bila saya landed je kat sini, memang ni agak kejam lah, tapi itulah yang menguatkan saya. Itulah tips saya. Saya tak pandang, jangan buka your photo album dalam handphone untuk tengok gambar suami ke, gambar anak ke. Jangan buka, sebab once you all buka, you all akan start feeling down, you all akan start nangis, sama you all sorang-sorang. Lagi-lagi bila baru sampai, memang emotionally memang akan out. Okay. And then emotionally and physically, itulah you all kena prepare. And then yang penting saya nasihatkan sini, saya tekan kat sini, nawaitu you all nak datang ke bekerja di sini kena betul. Kena apa niat kita, apa aim kita, apa niat kita, itu penting. Jangan niat yang baik-baik, insya-Allah, niat yang positif, insya-Allah Allah permudahkan semuanya. Sebab memang adalah halangan tu mesti ada. Setiap orang halangan atau cabaran dia masing-masing berbeza. Cumanya pada saya lah, saya tekan kat sini, nawaitu kena betul. Kalau nawaitu tu lain, terpesong, serong, susahlah. Okay. And then upon arrival, sampai je airport di Saudi, you all sebelum ada satu driver yang akan pick up you all, driver hospital lah. So you all kena cepat-cepat berlari pergi beli SIM card sini, sementara pasport di tangan you all. Okay. Sebab once you all dah sampai hospital, the first day of orientation, you all kena submit you all punya pasport to HR. So kalau dah tak ada pasport, susahlah nak beli SIM card sini. Susahlah you all nak contact you all punya family, nak inform you all dah sampai, dah landed Saudi Arabia. So cepat-cepat berlari, guna ayat ni, berlari pergi beli SIM card Saudi. Okay. Dan berkumpul balik dengan kawan-kawan you all. Ada seorang driver dari hospital akan pick up you all, angkut you all punya luggage, bawa ke hospital, dan waktu tu dia akan bagi accommodation kita lah, rumah kita siapa, kat mana apa semua, kita punya hospital. Okay. So berapa cash
dalam tangan yang you all kena sediakan. Sebab sampai je sini you all akan dapat advance payment daripada hospital. Beberapa ribu, time saya tak silap saya 3,500 macam tu. So you all sediakanlah dalam 2,000 atau 3,000 sebab expenses kat sini ada yang murah, ada yang mahal. Macam barang masak tu macam ayam yang fresh tu lah. Ayam tu dalam bahagian drumstick saja dalam 8 ketul ada dalam 5 rial lebih macam tu. So sekarang ni kita dah ada 15% tax lah, kita orang panggil sini VAT. So sebelum ni 6%. So sebabkan this pandemic COVID-19 ni increasing lah kita punya tax kat sini. So sediakanlah duit poket dalam 2,000, 3,000 dan semua kena ada complete lah barang-barang you all attire untuk pergi hospital semua. Okay, dan you all the first day atau second day you all dah boleh pergi HR untuk collect you all punya advance payment 3,500. So you then settle your things lah, you punya bank account, you punya ward orientation semua. Orientation 2 minggu dan struggle sikit lah mula-mula sampai kena sabar banyak. Sini kat Saudi Arabia yang mengajar saya adalah sikap sabarlah. Itu paling tinggi yang perlu ada dalam diri you all semua yang nak datang. Siapa yang dah sampai sini tahulah apa yang saya maksudkan. So kena sabar. Anggap je setiap dugaan yang datang tu adalah untuk supaya kita lebih improve diri kita. Mungkin kita kurang sabar sebelum ni kat Malaysia. So dah sampai sini tahap kesabaran tu akan lebih maksimal lah. So saya pergi ke working environment kat sini. Apa yang mereka sediakan, okay? Apa yang mereka sediakan adalah rumah you all. Sini ada a few types of houses lah untuk NJH area. Ada villa, ada village, ada building, ada apa lagi, ada yang satu accommodation tu sangat nice lah, Kesau, iaitu university punya accommodation lah, sangat cantik lah. So macam rumah saya ni rumah lama lah, building, rumah macam flat macam tu, tapi dah cukup selesa sangat. Satu rumah 4 orang, 4 bilik, masing-masing bilik masing-masing lah. Dan ada 2 bilik yang ada toilet sendiri, dan ada 2 more rooms sharing toilet lah. So ada bahan masak semua adalah sediakan, periuk, senduk, apa semua tu. Ada washing machine, ada dryer. Sini tak ada macam Malaysia jemur-jemur kain kat luar tu, tak ada Sebab sini kami punya musim sandstorm. So kalau you all sidai baju kat luar tu, angkat-angkat dah penuh pasir. So tak ada istilah sidai-sidai baju kat luar, sidai kasut ke kat luar. Kita guna dryer gitu semua. Okay, apa lagi yang mereka sediakan? Okay. Lepas tu saya pergi ke working environment lah. Kerja sini apa yang impresskan saya, dia punya ni teknologi sangat high tech lah. Tak ada istilah robot-robot komputer, tak ada Sini semua computerized tak ada handwriting nursing notes tak ada handwriting, vital signs tak ada handwriting. You all dah take up guna ambil vital sign patient guna Dynamap tu, terus masuk ke sistem lah, masuk ke komputer, best care. Kita orang pengguna best care lah. So senang, sangat mudah. Saya sangat sukalah diorang punya teknologi. Lepas tu macam yang bekerja di ward, dia ada sediakan satu macam almari ubat, dia panggil Omnicell lah. So diorang just masukkan you all punya kod, apa semua tu, patient punya MRN, lepas tu ubat apa you nak ambil, dia akan automatically calculate untuk kita berapa balance ubat yang tinggal. Lepas tu tak payah nak pergi turun bawah farmasi untuk collect ubat, tak payah. Farmasi boleh detect daripada how many balance yang ada dekat ubat yang ada kat Omnicell tu. So kalau dah lacking, farmasi sendiri datang ke ward untuk top up ubat tu. Sangat high tech. So tu dari segi tu lagi, macam sini memang kerja yang kami buat adalah kerja nurse saja. Saya tekan kat sini, kerja nurse saja. You all takkan buat kerja charging ke, you all takkan buat kerja attendance ke, you all takkan buat kerja orang lain lah. Sampaikan suction pun panggil RT. Kami ada special RT lah untuk handle lah nebulizer, suction, semua tu. Okay, memang sangat seronok lah.
Tapi lama-lama kerja sini, nanti balik Malaysia kita jadi kekok sikit lah. Sebab dah lama tak handle tu je. So working hours sini 12 hours lah untuk siapa yang kerja ward. Saya kerja office hour. Office hour sini from Sunday until Thursday. Kami punya weekends which is Friday and Saturday. Macam ni lah, macam dekat Kelantan, kat Terengganu lebih kurang je. Okay? Sebab Friday ada Friday prayers kan, suatu weekend. Dan siapa yang bekerja di ward adalah 12 jam lah, 7 pagi sampai 7 malam. Night shift, 7 malam sampai 7 pagi. Macam tu. Dan yang dekat ward sebulan diorang ada 15 shift lah. So kalau lebih pada misal kata unit you all tak cukup staff, so you all punya nurse manager akan suruh you all kerja macam hari yang ke-16 hari ke-17, itu consider you all punya overtime. Satu hari overtime boleh dapat ikut you all punya basic salary lah, dia ada calculation dia. So dalam 800 lebih satu hari overtime. Satu hari overtime 800 lebih. Siapa nak bagi tu? So sini laptop untuk documentation semua tak ada istilah rebut laptop, masing-masing ada laptop masing-masing. Dia ada portable, dia ada PC dekat nurses counter, ada few PC lah dalam 2-3, dan ada setiap cubicle ada kita punya portable laptop. So senanglah you all nak buat documentation. So you all boleh document satu nurse equals to 4 patient. So you all dah handle you all punya patient, change diapers ke, positioning ke, suction and everything, oxygen and everything. Then you all keluar daripada cubicle, then documentation lah. So itu sangat best lah pada saya sebab tak dapat semua tu tak dapat semua tu dulu. Okay, so and then apa yang best lagi kat sini? So pada saya saya dah 4 tahun lebih kerja di sini. Saya sangat happy. Saya sangat suka kerja di sini, bergaul atau kita bercampur dengan orang yang selain daripada orang Malaysia. Sini ada orang expat yang lain lah, ada Japan, ada Korea, ada Korean, ada South African, Filipin, ada Slovakia, macam-macam, Czech Republic, ramai, banyak. You all boleh make friends, you all boleh learn dorang punya language. Itu saya suka. Saya bukan saja sepanjang saya berada di sini, saya bukan saja belajar bahasa Arab, tapi saya belajar bahasa Tagalog juga. Sikit-sikit lah boleh, insyaAllah. So saya suka belajar language. So siapa yang berminat tu memang, siapa yang fast learner tu boleh pick up sekejap je dalam masa beberapa bulan atau beberapa tahun. So macam saya still keep learning lah. Okay. Dan of course bahasa Arab you all akan expert lah. Macam you all akan belajar daripada doktor, daripada patient relative, daripada kawan-kawan. Jangan terkejut kalau kat sini orang yang non-Muslim pun pandai bagi salam. Assalamualaikum. Kadang dia punya salam tu memang full lah, memang macam orang Islam lah. So mula-mula saya sampai sini, saya dengar orang South Africa bagi salam, saya dah okay. Okay, macam tu. Macam jangan terkejut, tu normal sebab salam tu adalah salah satu kita orang punya kat sini lah. Macam kita tak cakap sangat good morning, more to salam lah. Okay. Then working environment dengan cara bergaul macam ni, kita dapat bekerja secara profesional lah. Tak ada sikap tindas menindas, kipas mengipas, tak ada politik lah kat sini. Alhamdulillah, hospital saya free from that. Okay, that's benda yang saya rasa happy lah kerja kat sini dan rasa selesa. Okay, then selain daripada tu, kita boleh belajar juga cara budaya mereka, karakter mereka. Setiap negara tu lain-lain diorang punya karakter sebenarnya. Saya bagi simple je lah, satu contoh. Kalau kita berjalan bertentangan dengan bertentangan dengan orang kita akan tunduk supaya tanda hormat kan. Macam orang lain, saya tak mention lah, kalau kita bertentangan dengan mereka, kita tunduk, itu consider kita biadab. Tapi bukan orang sini saya cakap expat lain
itu salah satulah. So mula-mula saya tak tahu dan saya dah dikena tegur. Saya cakap, dia anggap saya biadab lah. So jangan buat lah. You all learn from that lah. Cakap, oh okay, orang macam ni tak boleh. Kalau kita bertentangan dia, okay, say good morning or whatever, atau kena senyum. Kena ada eye contact lah dengan dia. Kita tak boleh tunduk. Macam kat Malaysia, saya dah biasa bertentangan orang, saya jenis malu. Saya akan tunduk, kata kan. Tapi tak. So dari situ kita belajar lah diorang punya budaya, diorang punya karakter, diorang punya makan diorang. Okay, cara makanan diorang pun kita boleh belajar dan kita boleh rasa lah. Best lah. So living cost kat sini ada benda yang murah, ada benda yang mahal. Macam internet, selalu saya reload dalam 3 bulan. Internet for 3 months dapat 500 GB. 500 GB, tak ingat lah. Nanti saya tulislah komen, tak ingat. Sebab jarang beli kan. Dalam 600 rial. 600 rial equals to 650 ke 670 ringgit Malaysia. Lebih kurang lah. So internet memang, Facebook, Instagram memang laju lah. Nak buat TikTok ke memang laju. So best lah kat sini. Setiap kali balik vacation tu, balik Malaysia tu, saya rasa kekok lah, internet cepat sangat habis. Sini memang internet tu overflow lah. Memang takkan habis pengguna. Saya rasa 300 GB for 3 months. 400 something, yes. Okay, 400 something Saudi Riyal. So, apa yang kami buat kat sini? Selain pada kerja, kami luangkan masa dengan kawan-kawan. Macam sini, diorang ada provide gym, swimming pool, ada tempat football punya court, tennis court, playground, apa lagi? Banyaklah, ada club dia yang you all boleh buat, aktifkan diri you all untuk you all tak bersendirian, tak bersedih, buat aktiviti, jumpa dengan kawan-kawan, dan the most activity yang saya suka, which is shopping. So shopping kat sini memang best gila sebab dia punya diskaun memang kau. Kalau biasanya diskaun paling dahsyat waktu Julai, every year Julai, dia punya sampaikan diskaun dia tu, t-shirt Zara you all boleh dapat 15 rial. 15 rial Zara, brand Zara equals to dalam 16 ringgit Malaysia, 16.5 macam tu. Dia punya shopping memang best. You all tawaf lah satu shopping kompleks. Dan Riyadh ni banyak shopping kompleks, terlalu banyak. Dan setiap shopping kompleks tu adalah butik-butik yang ada yang tak ada. Dan saya tekan kat sini, setiap kali shopping tak ada fitting room. Tak ada fitting room. You all kena beli agak-agak ukur lah macam mana sekalipun, ataupun measure betul-betul. Nak beli seluar, measure dulu kat rumah guna measuring tape. Siapa yang nak bawa measuring tape tu boleh lah bawa, sebenarnya sedih. Ukur siap-siap agak-agak ke size you all, beli kat kedai. Kalau nak try, pergi toilet, try kat toilet, ada fitting room kat toilet. Kat setiap butik tak ada toilet, tak ada fitting room. Kat setiap butik memang tak ada. So biasalah kalau dah ada kadang malas nak try kat fitting room kat toilet tu, kita orang balik baru pakai, baru rasa tak muat. So kena pergi balik mall tu, kena tukar. So itulah saya nak tekan kat sini lah, tak ada fitting room setiap butik. Lepas tu kat sini, selain pada tu, makanan sini yang famous kapsa lah. Kapsa sangat murah. You all boleh makan big portion tu, boleh kongsi 4 orang 12 rial macam tu. Ayam whole half of the chicken you all boleh dapat. Mandi lah, kapsa mandi sangat sedap. Dan half of the chicken dengan nasi yang sangat banyak. Dia akan bagi sapra plastik tu, makanlah duduk sedia ramai-ramai. So saya macam saya ni tekak Melayu, kena sediakan sambal lah kat tepi. So makan dengan sambal lah, macam orang-orang makan macam tu saja, kering-kering macam tu saja. Dan adalah side dish yang lain yang diorang sediakan. Lagi apa makanan yang sedap, macam sandwich tu, shawarma dia sedap. Falafel, kalau cakap memang teriak lah. Kalau
sedap lah, makanan sini sedap dan dorang suka celebrate macam kalau dorang dapat baby baru, orang sini lah dapat baby baru ataupun dorang nak celebrate dorang baru dapat graduate, yang student tu dorang akan bawa coklat tak kisahlah apa brand pempaci ke apa, dia akan hulu kat you all macam orang kita letak, okay, kita offer siapa nak ambil macam dorang akan datang dia hulu satu persatu, so jangan tolak. Kalau you all tolak, consider tak elok lah sebenarnya. So ambil je, kalau tak nak makan diet pun ambil je. I used to diet, saya tak suka coklat sangat, tapi ambil je lah, nak sedapkan hati, masuk poket dan pergi tempat lain, nah bagi orang lain, bagi coklat kepada orang lain. Itu dah saya selalu buat. So one of the tips lah, jangan tolak, ambil je setiap kali diorang offer. Dia akan bawa gahwa, diorang punya kopi. Siapa yang dah pernah minum gahwa tu, tahulah macam mana rasa dia dan warna dia. Kopi diorang, first time saya jumpa kopi bukan kali hitam. Kopi diorang color kekuning-kuningan coklat sikit. Dia banyak herbs yang diorang masukkan. So gahwa tu tak ada gula So sebab tu setiap kali diorang bawa jug gahwa bersama dengan manisan. Manisan dia sama ada coklat ataupun kurma lah. So kalau diorang nak celebrate, diorang happy, diorang nak celebrate apa-apa, diorang akan bawa tu. Dan kalau you ada orang offer, jangan tolak, ambil saja. Kalau you tak nak makan, bagi pada orang lain. Okay. Lepas tu siapa yang kat sini yang nak buat yang bawa family, nak buat side income, yang kalau husband pandai memasak, bolehlah buat jualan kecil-kecil macam tu. Kat sini biasanya paling ni lah, famous lah nasi lemak biasa saja boleh jual dalam 10 rial. 10 rial nasi lemak kat Malaysia kita boleh dapat sikit je nasi lemak. So 10 rial bersamaan dengan dalam 10 ringgit 50 sen ringgit Malaysia lebih kurang. Lepas tu kalau ada lauk sikit, markup sikit lah, harga 15 rial. So ada yang jual nasi kerabu 25 rial kat sini, harga standard lah. Mungkin orang kat Malaysia akan dengar terkejut, apa nasi kerabu sampai 25 ringgit. Tapi tu harga standard kat sini sebab bahan-bahan yang diorang gunakan ada yang diorang bawa daripada Malaysia, fly jauh, okay. So just support business kawan. So siapa yang bawa husband kat sini nak buat side income, bolehlah buat jualan makanan. Ada yang jual curry puff, kuih-kuih muih lah. So ada je, boleh je siapa yang pandai memasak lah. So tu harga standard kat sini lah. Pada saya kalau gaji dah 5 angka, setakat nak beli nasi lemak 10 rial tu 15 rial tu tak layak kedekut. Beli je. Makan kita hilanglah rindu pada Malaysia, pada makanan Malaysia bila kita dah dapat makan kat sini je. Dan waktu solat kat sini, setiap kali solat, azan akan berkumandang di mall ataupun di hospital pun. So you all tengah busy-busy kerja tu, tengah cucuk patient tu dengar azan tu, so tahulah kena solat lah. So jangan terkejut lah, orang sini di mana-mana saja diorang boleh solat. Diorang boleh lempar je sejadah, kadang sejadah pun tak ada, teruslah solat kat situ, kat ceruk-ceruk mana pun diorang akan solat. Kalau mana you all nampak orang Arab Saudi datang Malaysia tu, diorang buat benda yang samalah kat negara kita kan. So kat sini tu memang dah biasa kebiasaan pada kami untuk tengok benda tu semua. So busy mana pun you all, macam mana hektiknya hari kerja you all, kalau waktu solat azan dah berkumandang tu, so pergilah solat. So kalau kat mall pun akan azan dan few shops akan tutup. Sebelum ni tahun 2016 saya sampai, semua kedai tutup. So kalau nak pergi shopping tu, saya akan pergi selepas maghrib. Maknanya kalau pergi lepas maghrib, saya ada waktu solat je saya di mall, iaitu Isyak. Sebab kalau you all pergi siang shopping, you all akan berhenti banyak kali sebab kedai semua tutup. So kalau pergi siang, you all kedai tutup waktu Zuhur, kedai tutup waktu Asar, dia tutup dalam 20 minit macam tu. Nanti dia buka balik lah. Tu tahun 2016 waktu mula-mula saya sampai sini. Start tahun 2000
2019 dorang tak wajibkan tutup semua kedai lah. Ada setengah kedai masih buka waktu solat, ada setengah kedai yang tutup. So akan azan berkumandang juga dekat mall dan bawa lah solat, stop sekejap shopping tu ya. So apa lagi? Achievement. Okay, achievement. Apa yang kita boleh achieve kita sampai sini. Saya ada buat perkongsian sebelum ni dalam Facebook saya. You all boleh tengok balik dekat saya punya post sebelum ni. Apa yang you all boleh achieve bila you all sampai sini. So my first year, I just share lah apa yang saya buat. My first year dah boleh bayar habis lah kereta tu. Kereta yang you all tanggung bulan-bulan kat Malaysia tu. You all boleh bayar habis dalam masa setahun you all datang sini. Kalau setakat kereta murah-murah tu, kereta yang tak bukan kereta import tu, you all boleh settlekan dah dalam masa berapa bulan. Kalau kereta yang mahal tu take time jugalah, tapi dalam masa setahun insyaAllah boleh habiskan bayar. So tahun pertama tu struggle dengan you all punya orientation, you all punya probation period, macam mana you all nak sesuaikan diri you all dengan working environment kat sini, dengan kawan-kawan you all, takes time jugalah. Dan saya tekankan balik, jangan terpesong daripada nawaitu you all datang ke sini. Okay, then second year tu you all boleh start buat house loan lah, boleh beli rumah, boleh boleh buat haji. Saya tahun kedua saya, tahun ketiga saya dah buat haji lah dengan menggunakan salam haji. So orang Malaysia, ustaz dengan ustazah, ada suami isteri lah buat yang duduk di Mekah, apply dengan dengan mereka lah kos haji kat sini. Saya sarankan kat you all, siapa yang bekerja kat sini, buatlah haji sementara di sini, sebab saya dah nampak differentiatekan bila kita jadi jemaah haji yang datang dari Malaysia atau jemaah haji yang orang Malaysia yang duduk di sini. Totally different, sangat different. Kos dalam RM10,000, lepas tu di kemah di Mina kita ada sofa kita sendiri, kita ada minuman, biskut-biskut, Maggi semua tu 24 hours lah. Minuman makanan sangat mewah lah setiap kali ni, kambing lah. So saya sarankan buatlah haji, sebab kita ada special kita, sebab kita ada ikamah. Ikamah itu adalah IC kami di sini. So keistimewaan tu pada situlah. So dari satu tempat ke satu tempat, misal kata you all daripada Muzdalifah nak pergi ke Arafah, ataupun daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina ataupun tempat melontar jamarat, kita siapa yang ada ikamah tu boleh naik lah train yang diorang sediakan. Tapi kalau jemaah dari Malaysia tak dibenarkan. Okay, itulah keistimewaan dia, dan banyak lagi keistimewaan lain yang you all boleh, siapa yang nak ni boleh private messenger saya boleh terangkan. Saya tak nak cakap kat sini sebab benda ni terlalu besar. Okay, saya boleh terangkanlah apa perbezaan dia kalau kita datang jemaah dari Malaysia dan jemaah di sini. Kalau kita jemaah dari sini, kita consider orang Saudi sebab kita ada kad IC tu, ikamah tu. So keistimewaan tu dapat pada kita lah. So apa lagi, tahun kedua haji, dan siapa yang nak continue study boleh continue study kat sini. Masa universiti ada satu institut, dia ada buat kelas lah kat sini. So siapa yang bekerja office hour tu boleh pergi apply, dan pergi kelas during weekends lah. So tahun kedua pada study haji, dan tahun ketiga tu you all dah boleh tengok rumah, nak beli rumah yang kedua ke, atau nak try to settle hutang. Lupa nak cakap, tahun pertama hutang-hutang you all dah boleh kad kredit hutang ke, personal loan ke, you all dah boleh settle lah dalam masa tahun pertama kalau jumlahnya tak terlalu banyak. So kalau still tak okey, drag tu tahun kedua. So tahun kedua tu settlekan mana hutang yang tadi, lepas tu dengan dah start buat house loan lah.
house loan yang kat Malaysia lah, bukan house loan kat sini. So apa lagi nak cakap tahun ketiga you all boleh fokus lah apa you all nak. So setengah orang yang datang ke sini sebab dia nak sponsor mak ayahnya pergi haji. Masya Allah. So kat situ tahun ketiga you all dah boleh boleh bayarlah insya Allah untuk bawa mak ayah you all pergi buat haji. Lepas tu apa lagi kat sini? Socialization kat sini. Kat sini you all jangan risau, you all tak bersendirian. Orang Malaysia dah makin ramai di sini dan kami selalu buat parti. Partinya contoh masalama parti. Masalama parti tu macam orang yang nak resign, kita buat parti lah untuk dia lah, to say goodbye. Kita panggil masalama. Masalama tu bye-bye. So attend lah, ataupun raya, celebration, Eid, Hajj, semua tu setiap birthday atau apa nama tu, nak kahwin pun ada parti, birthday pun ada parti, nak bersalin pun ada parti, semualah sebab itu je cara kami untuk kami tak bersedih. So pergilah join sosialkanlah diri you all, janganlah murung duduk bilik. Memang tahu penat bekerja, kita di sini memang kerah tenaga, memang kita datang untuk bekerja di sini, tapi itu je cara you all untuk you all convert your mind supaya not to be sad or not to be alone. Just enjoy dengan kawan-kawan you all, sebab pada saya kawan-kawan adalah family kedua kita di sini. Okay, family kita, our own original family is in Malaysia lah, tapi di sini family kita siapa lagi, kawan-kawan lah. So just time tu lah baru kenal, baru jumpa, boleh rapat. Sangat seronok lah sini sebab you all tak kesorangan. Jangan risau, you all tak kesorangan. Siapa yang datang sini tu satu hospital dengan saya tu, contact je saya, insyaAllah saya jumpa. Saya boleh jumpa insyaAllah kalau free. Then sini staff benefit banyak. So macam saya cakap tadi, dekat offer letter tu you all kena tengok flight ticket berapa diorang sediakan, hospital you all sediakan. So macam saya dapat 2 tiket lah dalam masa setahun, pergi dan balik lah. Dia gunakan Saudi Airlines lah. So setiap kali nak pergi vacation tu ada satu office you all kena pergi, urusan untuk bagi tahu date bila you all nak pergi dan date nak balik. Okay, semua ditanggung oleh hospital. So kalau tengok receipt tu, apa yang hospital dah bayar tu dalam 2,500 satu flight. Tapi dia bagi 2 flight 5,000. Apa untungnya di situ. So kalau you all rindu anak, rindu suami, nak balik kerap, nak balik lebih pada 2 kali dalam masa setahun, 3 kali, 4 kali. So tiket yang ketiga, keempat tu you all beli sendirilah. You all beli sendiri. Banyak airlines yang boleh murah-murah, tapi yang the cheapest one yang saya nak share adalah Sri Lankan Airlines lah. So okay. Waalaikumsalam Nur Fadina. Rauda, macam mana nak cantik macam sis? Allahu Akbar. Saya tak cantik sangat. Muhammad Zaid, macam mana kes COVID kat sana, still lockdown ke? Okay. Kes kat COVID kat sini nak cecah 300,000. Okay. Lockdown, tak lockdown dah. Kedai-kedai semua dah buka. Cuma airport je lah, kita orang tinggal airport. Airport tak buka lagi, international airport. So apa lagi, staff benefit. Okay, selain pada tu, setiap kali you all recontract. Kontrak kita di sini adalah setiap setahun. So misal kata saya datang bulan 8. So my next, saya datang bulan 8 2016. So my next contract gonna be bulan August 2017. So 3 bulan sebelum bulan 8, which is on May. On May, nurse manager dah approach dah. Either you all you want to recontract or you want to exit. So kalau nak exit means resign. Kalau nak exit kena buat clearance lah untuk exit. So kalau nak renew contract, you all kena ada paperwork yang kena buat lah. Kompetensi you all kena kena siapkan apa semua tu, buat presentation dan recontract. Setiap kali recontract, you all akan dapat recontract bonus. Recontract bonus, cerita pasal duit ni senyum sampai telinga. Recontract bonus, you all akan dapat your basic salary sebulan. Okay,
bersama dengan gaji you all. So biasanya recontract bonus dapat sebulan selepas tarik kontrak you all lah. So kalau saya bulan 8, saya dapat recontract bonus saya pada bulan 9. So dapat 2 gaji lah, consider kat situ. Okay. Lepas tu setiap siapa yang nak exit pula akan diberikan Saudi Award. Saudi Award tu sebelum COVID dia bagi half of the salary times how many years kita working sini. Okay, half of your basic salary times how many years you working here. So siapa yang kerja sampai 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun tu memang banyaklah dapat setiap kali balik. Dan apa nama sekarang ni, since COVID ni dia orang keep on changing lah. So far paling latest kita dapat 1/3 lah. 1/3 Saudi Award times how many years kita working. If working 5 years and below. Kalau more than 5 years, lain pula calculation dia. Lain lah, lagi banyak lah yang kita dapat. So, apa lagi? Selain daripada tu, macam hospital saya ada sediakan bas untuk pergi umrah dan haji. Tapi haji tu dalam bahasa Arab lah. Macam saya prefer pergi dengan salam haji tu sebab kita punya khusus haji pun in Malay kan. Nak tanya apa-apa soalan sebab sepanjang buat haji memang akan banyak soalan lah. Kita akan tanya ustaz dengan ustazah. Even nak jamak solat pun masih ragu-ragu sebab jarang buat. Kita boleh tanya dengan our own language lah, macam mana ustazah nak solat, nak jamakkan macam ni. So kalau you all pergi dengan bas, you all akan limit lah you all nak tanya soalan tu sebab dalam bahasa Arab So umrah pun bukannya setiap waktu ada, tapi setiap kali diorang ada sediakan bas untuk buat umrah, dia akan announce lah, dia akan email lah kepada semua employees, semua staff yang disediakan umrah, bas umrah. Okay, then apa lagi? Okay, macam mana nak bawa family ke sini? Sebenarnya saya dah share sebelum ni perkongsian saya melalui penulisan. Saya typing apa dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Okay, apa dokumen yang perlu disediakan macam untuk dapatkan visa sini, yang siapa yang nak bawa suami, nak bawa anak, visit visa 3 bulan, nak extend boleh lagi sebulan extend, so total 4 months lah. Macam tu. Dan ada caranya lagi lah, ada cara untuk bawa dokumen semua. You all boleh pergi balik dekat saya punya posting, saya ada type sebelum ni apa dokumen yang perlu disediakan. Okay, nak bawa anak ke, nak bawa mak ke, nak bawa suami ke, boleh tapi kalau bawa suami kena cari rumah luar lah, tak boleh lah duduk satu rumah dengan housemaid. Okay, sebab housemaid perempuan kan. So pergi cari rumah sewa kat sini, dibayar selama untuk 6 bulan. Okay, untuk 6 bulan, bayar untuk 6 bulan. Lepas tu you all boleh duduk lah rumah tu. So kalau hospital you all dah balik tu, you all boleh masuk balik compound, duduk dengan kawan-kawan balik macam tu. So kat sini memandangkan female dah boleh drive. So ada kawan-kawan yang boleh convertkan you punya license, driving license, become a international license lah. Kena bayar dalam 200 macam tu. So prosedur dia nanti saya find out. Siapa yang nak tanya tu boleh messenger lah, saya tanya kawan saya. So boleh start drive kat sini. So driver bahagian kiri lah, bukan macam Malaysia kanan kan, sini kiri driver. So lorong laju pun kiri lah. So agak kekok, mula-mula kekok lah mula-mula. Selama you all akan selesa lah, okey je. Okay, permulaan je. So apa lagi? So harga kereta kat sini sangat murah lah. Kalau macam Honda tu you all boleh dapat bawah daripada 100,000 rial, dalam 80,000 rial macam tu, kereta baru ada yang nak sewa kereta pun boleh, nak beli second hand punya kereta pun boleh, macam-macam lah. So dengan kereta tu you all senang lah nak ke mana-mana. Okay, so kat sini lastly saya nak cakapkan, jaga hati,
Okey, datang sini bekerja dengan niat bekerja, kita bekerja. Jaga hatilah sebab orang-orang sini handsome. So, ingat suami, ingat anak, ingat family. Apa-apa pun berbalik kepada niat kita. Kenapa kita datang kat sini dan apa yang kita aim atau apa yang kita nak achieve dalam hidup kita. So itu saja sharing saya. Saya buka Q&A lah sekarang. Ada yang soalan tak berjawab ke? Ada yang saya terlepas ke? Sekejap. Harap you all tak bosan lah tengok muka saya. Tergolek sedap. Oh, okay. Tergolek. Okay, ada apa-apa ke nak tanya? Oh, ada orang tanya lab coat yang cantik. Lab coat. Nanti saya share. Lupalah nama ni. Apa brand lah? Lupalah. Tak ingat. Oh, Waalaikumsalam Muhammad Zaid. Waalaikumsalam Norazlina. Farid Kamal. Kira sis kerja dengan hospital government Arab Saudi. Ya, hospital ni hospital government sangat besar. Consider macam HKL lah. Tapi besar, lebih besar. Besar sangat. You all boleh lost setiap kali nak pergi ke mana-mana lah. Setiap department tu. Waalaikumsalam Siti Nurliana. Cuaca macam mana? Oh, cuaca sekarang. Okey, lupa lah nak share cuaca. Cuaca kat sini ada 2 musim je. 2,5 musim. So, musim pertama adalah winter, 6 bulan. Musim kedua adalah summer, 6 bulan. Okey, ni sekarang tengah summer. Sangat panas. Berapa hari lepas sampai 47 darjah Celsius. Kalau di Mekah lagi tinggi. Okay, sini panas kering, humidity sini low, tahap kelembapan adalah rendah. So kulit akan kering, kena kerap-kerap lah sapu lotion, Vaseline, okay. Air dia pun ni lah agak tajam lah. Okay, macam datang sini you all kena standby lah semua tu, lotion, Vaseline, okay. Lepas tu yang musim yang setengah tu adalah sandstorm, musim sandstorm. So keraplah sandstorm di sini, ribut pasir. Ya. So memang akan berpasir, berdebu lah rumah semua, okay. So tu normal untuk kita kat sini. Waalaikumsalam Emiliana Ali. Makeup nasib baik hari tu masa interview pakai lipstick. Bagus. Bukan saja waktu interview tau, waktu kerja pun you all kena jaga you all punya penampilan sebab dengan bermakeup bukan saja nampak look good, tapi yalah kita nak jaga orang sakit. Kalau muka pun pucat besi macam orang sakit, muka kita lebih teruk daripada pesakit. Tak ceria orang tu. Okay. So dah kahwin ke belum? Oh sorry, it's too personal for me to answer. I'm so sorry Muhammad Zaid. Okay. Hai, Waalaikumsalam Muhammad Afiq. Okay. Hai Pang, Chloe Pang, Leo Pang. Hello. Sabar Shoya. Sini bahasa yang paling famous adalah Shoya dengan macam ni, tangan kena cukup udang gamit. Shoya. Macam kalau kita Shoya tu macam tunggu sekejap. Tapi kalau saya tanya orang Saudi, apa maksud sign language ni, sebenarnya adalah macam mati kau, macam tu, macam siap kau, macam tu. Tapi normal kita guna adalah kalau ada patient tanya, nurse nak tu nak ni, kita Shoya baba, Shoya. Kita panggil patient mama baba, macam tu. Comel tak? Then cakap Arab sikit. Oh, Assalamualaikum, kaifahalik. Sikit je lah boleh. Kalau selamat pagi, Sabahan Nur, dan orang tu akan jawab Sabah al-Khair. Okay, dan apa yang saya suka kat sini adalah diorang suka mendoakan kita. Macam kalau kita nak say bye-bye, kita cakap ma salama, bye-bye, dan dia akan cakap kat kita atik al-afiyah, meaning like semoga Tuhan bagi kesihatan yang baik untuk kamu. So diorang suka cakap ayat-ayat yang mendoakan kita. So itu yang paling saya sukalah kat sini.
Dan selalu juga nampak diorang sangat mengasihani orang tua mereka. Bukan saja orang tua mereka, kadang orang tua orang lain pun diorang cium kepala, diorang cium kat ubun-ubun ni. So saya nampaklah saya punya teknologis yang Saudis, dia akan setiap kali patient datang, dia dah berborak, dia akan cium orang tua tu. Padahal orang tua tu, baba tu bukan baba dia akan cium. Tanda hormat. Okay. Email dia. Kat sana kerja mencabar tak? Depends on department, maybe. Pada saya lah, mencabar ke tak, kita pergi mana-mana negara pun, negara sendiri pun mencabar juga. Negara orang lain pun mencabar juga. Tapi take it positively. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Dan pada saya sukakan cabaran. Anggap cabaran tu sebagai satu batu loncatan kepada you. Supaya you boleh pergi further. So, tipulah kalau kata tak mencabar langsung. Kita nak duduk macam tu tanpa cabaran, memang takat tu je lah kita. So, dengan cabaran, you akan pergi lebih. You akan pergi more advance. You akan tunjuk your karakter yang di luar jangkaan you. Okay? Mencabar tu memang mencabarlah pada masanya. Okay tak? Start setiap masa. Duit poket nak bawa berapa sebelum dapat first gaji. Okay, saya dah bagi tahu tadi, duit poket dalam 2-3 ribu, you all kena sediakan lah untuk beli SIM card kat airport nanti. Nanti boleh tengok balik Nur Umairah Kutom. Saya ada cakap tadi awal-awal. Apa lagi Bestnya tak sabar nak pergi sana. Oh, welcome Syamira Hishamuddin. Dah datang Okay, datang. Kalau satu hospital, kontak saya. Okay, canggih. Sembang. Berapa gaji sebulan? 5 angka 5 angka gaji di sini. Saya nak cakap ekstra lebih tu tak boleh lah. Wahyu office hour. Oh, Pau Yen, I kerja office hour. I'm a medical imaging staff. I'm a radiology nurse. I'm a radiology nurse who work in CT scan, MRI. My department besar. CT scan, MRI, fluoroscopy, X-ray, ultrasound, nuclear medicine and PET CT scan. So this is semua dalam saya punya dalam I punya department. So I kerja as a office hour lah kat sini. So sebab tu I cakap I dah dalam comfort zone lah. Itu yang I nak selama ni sepanjang di Malaysia, nak kerja office hour tak dapat. Dan Alhamdulillah kat sini saya dapat lah. Tak ada charging. Saya nak kerja Saudi juga. Okay, Mimi datang sini. Natasha Aliasha. Datang sini kerja Saudi. InsyaAllah. Boleh timba ilmu, timba macam-macam lah. Experience, and then you boleh dapat kawan yang non-Malaysian lah. Itu yang saya suka lah sebenarnya. Bercampur, bergaul dengan aspek expatriate lain. Okay. Mahalnya dia bayar. OT sehari dapat 800 lebih. Alhamdulillah. Yes, exactly. Itu depends on kita punya basic salary lah. Dia ada calculation dia lah. How about operation theatre? Alamak, operation theatre saya kena tanya kawan saya lah. Office hour lah kot. Nanti PM saya nanti saya cuba tanya kawan saya. Nur Farhani Ramli, nanti PM saya apa yang you nak tahulah tentang operation theatre. Bang Syukur Ali, Indonesia. Apa Indonesia? Cakap bahasa Indonesia. Sini ada restoran Indonesia kat sini, ada jual bakso, nasi penyet dengan nasi berlauk lah. Nama restoran tu Rindu Alam. So memang sedap lah. Kalau dah lama tak balik Malaysia tu, dapat makan macam tu pun dah sedap lah. Alhamdulillah lah. Apa lagi? Maggi, Indomie, barang-barang Indonesia senang lah dapat sini. Maggi, Indomie, kicap Indonesia tu semua ada kat sini. Salam perkenalan dari Malaysia. Okay, salam kenal Muhammad Fazli Ramli. Okay, you Wanda Kaur. I dah cakap dah tadi pasal VAT 15%. Okay, Liz bila nak balik Malaysia? Berapa? Bila Malaysia nak kirim abaya lagi. Oh,
minta maaf Isha, Shikin. Setakat ni saya tak boleh nak cakap bila balik Malaysia sebab airport pun tak tahu bila buka, international airport bila buka. Dan yalah, tak boleh nak buat janji lah. Sewa rumah berapa kat sana kalau bawa suami? Sewa rumah nanti saya tanya kawan saya yang dah pernah bawa suami kat sini. Okay. Nanti PM saya siapa yang nak tanya soalan ni. Tak maaf lah, ada yang saya kurang info, saya tak berani nak bagi tahu. Bila delegate nak datang interview. Mimi Imi, apa yang awak maksudkan Waalaikumsalam Nora Hafiza. Okey, dari JB Waalaikumsalam Ida Farida, sihat ke? Minimum qualification. Minimum qualification 2 tahun bekerja di Malaysia. You all ada kena ada 2 tahun bekerja di Malaysia. Okey? Dah berapa tahun dah bertugas di sana? Saya dah 4 tahun lebih bertugas di sini. Had umur kalau ada post basic berapa gaji dik? Had umur kalau ada post basic. Post basic untuk Malaysia je. Sini kita Arab Saudi International. Kita tak guna post basic. Datang dengan diploma je. Datang dengan diploma sahaja. Gaji tetap sama. Kalau ada degree pun gaji tetap sama di sini. Post basic tu within Malaysia je. You all boleh dapat higher extra allowance. Apa lagi staff benefit kat sana like monthly allowance beside basic salary. Kita ada salary kita 5 angka, dan you all dapat specialty allowance. Specialty tu dah ada specialty A, B, C, D. Okay, A, B, C, D, dan dalam 1,000 lebih, 2,000 lebih paling tinggi specialty allowance. Kalau specialty A macam rasanya emergency department, specialty A dalam 2,000 lebih. So total dalam masih 5 angka lah, tak ada sampai ke 6 lah. So hai Nurul Huda Gani, dah sihat ke? Saya nurse Azlina Azman. Saya seorang nurse yang bekerja di Saudi Arabia. Bila nak datang Abaha? Allahu Akbar. Sebenarnya dah plan dah nak datang this Hajj punya cuti, tapi terpaksa cancel last minute. Ada sebab-sebab tertentu. InsyaAllah kalau ada rezeki saya datang ke sana. Tunggu winter Nurul Huda. Macam mana nak tahu ada kekosongan jawatan di tempat puan selain dari nursing? Itu kena Hishamuddin Abdul Halim. Itu kena kena pergi website, mana-mana website yang mana hantar pekerja yang kerja working abroad. Kalau you you kerja sebagai apa tu, cuba private messenger saya lah. Saya kalau boleh tolong, saya cuba tolong. Bila lagi delegate nak datang? Sebenarnya new candidate akan datang, but the thing is dengan pandemik COVID-19 ni, dorang visa stuck. Dorang tak dapat datang sini. Sila ada 3 kandidat yang akan masuk department saya pun tak datang-datang lagi. By right bulan Jun lagi hari tu. Tapi airport pun still tutup. Macam mana? Saya dah live dah. Nazirul Idris. Waalaikumsalam Dev Anan. Belanja besar tak sana? Ada few things yang mahal, ada few things yang murah kat sini. Kalau kerja kat sana, berapa kerap boleh cuti untuk balik Malaysia? Okey, annual leave kita kat sini 60 hari. Kalau tak silap. 60 hari. 60 hari dalam masa setahun. So you all divide lah berapa banyak you all nak guna. Setiap kali macam saya balik Malaysia, setiap kali saya balik saya ambil dalam 3 minggu atau 2 minggu lah, 14 hari So kalau you all nak cuti balik kahwin ke, so lebihkanlah dekat tempat bulan yang you all cuti balik nak kahwin tu. Yang cuti sebelum tu you all ambil sikit je lah. Macam tu. Tapi ada je kalau ni ada yang cuti 4 hari, yang kerja balik yang kerja ward tu 4 hari pun boleh balik Malaysia Dah macam KL nak ke Pahang macam tu dah. So macam dekat sangat pula Saudi tu Malaysia. 4 hari pun boleh balik.
So it depends pada you all. Yang hari tu yang siapa kerja buat lah. Kalau siapa kerja office apa tak dapat macam tu. Ada rezeki nak kerja sana tapi English tak berapa expert. Pijanur. Pijanur. Saya punya English pun tak expert. Jangan risau. Um, you all akan expert bila datang sini insya-Allah sebab bekerja dengan expatriate yang lain. Um, to be honest, waktu interview by Melorita ataupun bukan interview, ada exam, English exam yang you all kena tempuh lah. Ada grammar, ada subtopik dah lah. So memang kena lulus lah kat situ, kat situ lagi. Dan dah sampai sini pun ada lagi English exam dan mathematics exam untuk drug calculation kan. So basic je, sangat basic. InsyaAllah you boleh buat punya, insyaAllah. Tak perlu expert pun sebenarnya datang sini. Saya punya English pun ni juga, karban juga. Karban tu macam rosak lah. Karban bahasa Arab. Ingatkan kena ada degree, Cik Ana Haji Bahar. Tak payah, tak perlu ada degree. Saya datang dengan diploma saja. Degree saya tengah ongoing lagi. Bila saya dah sampai sini baru saya buat degree. Datang dengan diploma. Okay? Boleh apply. Muhammad Akmal, balik Malaysia kena income tax tak? Tak. Setakat ni tak kena lagi. Okey, kalau ada post basic kebidanan, ada kelebihan apa-apa tak? Post basic kebidanan. Post basic ni digunakan untuk Malaysia saja. Saya tekankan balik kat sini ni lah diploma saja. Bisa apa khabar? Khabar baik Zulhelmi Zulkifli. Banyak berubah sekarang. Apa yang berubah tu? Apa yang berubah? Okey. Saya rasa sampai sini saja. Saya pun dah penat. Harap membantu siapa-siapa yang nak datang ke sini ataupun dapat actually I'm happy lah nak share dengan you. Banyak soalan yang saya dapat, macam mana kerja kat sana, gaji berapa, preparation macam mana, banyak yang nak tahu. So saya gunakan kesempatan tu pompol semua benda dan saya jawab dekat live video ni. Saya harap membantu dan harap you all happy dengan jawapan-jawapan yang diberikan. Kalau yang mana tak dapat jawapan yang in details tu boleh messenger saya. InsyaAllah saya cari info dan saya reply lah. Okay? InsyaAllah setakat ni semua messenger saya boleh jawab. Mana terlepas saya terlepas soalan dia tu, saya minta maaf. Pokok saya terlepas. Kalau you all nak tahu dengan lebih lanjut lagi atau nak saya share apa-apa lagi, just messenger saya ataupun boleh komen kat bawah ni. Actually happy buat live video ni so that I boleh share apa yang I buat kat sini. Okay? So thank you for all the viewers. Thank you for watching. Okay, spend your quality time with your family. Okay? Bye-bye.